Assalamualaikum Cik Syam. Harap Cik Syam dapat dengar suara saya. Kita patutnya kita berjumpa ke ataupun set dalam Zoom ni kan. Tapi tak apalah. Dah tak berkesempatan ataupun tak ada ruang waktu. Jadi saya cuba rekodkan untuk terang sikit quotation ni. Nanti bila-bila masa Cik Syam free boleh tengoklah. Ni untuk staff punya. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Nur Al-Badr binti Ismail. Okay, saya daripada tim Al-Aqyas. Dan kami bergerak di bawah Great Eastern Takaful. So, ni kami punya tim lah. Dan kami punya visi dan misi dia untuk visi adalah untuk menjadi agensi penasihat pengurusan risiko kewangan nombor 1 di Malaysia. Dan kami punya misi adalah untuk yang pertama melahirkan pemimpin, pejuang dan peniaga. Yang kedua meningkatkan pemilikan sijil takaful kepada rakyat Malaysia. So kalau boleh seramai mungkin lah untuk ada protection. Dan yang ketiga melahirkan jutawan takaful yang berwakaf dan berinfak dan bantu rakyat Malaysia bebas daripada ancaman kewangan. So ini adalah visi dan misi kami. Okey, untuk objektif pertamanya adalah untuk nak pastikan untuk rakyat Malaysia ni dapat rancang hutang dengan baik melalui sijil takaful ni. Okey, supaya tak ada hutang yang kita tinggalkan jika berlaku risiko-risiko dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan kita ni ada macam-macam risiko, antaranya kematian, kecacatan, sakit kritikal. Okey, jadi ini antara objektif yang pertama. Yang keduanya untuk kita nak pastikan rakyat Malaysia ni ada tabung dana yang boleh jadikan penggantian pendapatan untuk dia tinggalkan kepada waris dia kalau berlaku risiko kematian, kecacatan dengan sakit kritikal. Okey, supaya keluarga mangsa tadi tak adalah ditinggalkan dalam keadaan meminta-minta. Okey, yang ketiganya untuk kita nak pastikan rakyat Malaysia ni ada sediakan dana perlindungan pendapatan jika berlaku kemasukan ke hospital. Okey, untuk makluman Cik Syam, kenapa saya memilih untuk bersama Great Eastern Takaful? Sebabnya setelah disurvey untuk Great Eastern Takaful adalah antara sebuah company yang lama juga bertapak dalam bidang ni, dan dari segi pembayaran bonus dan dari segi pembayaran bonus tunai dan aset, Great Eastern is number one lah. Jadi sebab tu saya memilih untuk berada bersama dengan Great Eastern. Okey, so ini antara risiko kewangan yang kita kena urus. Macam Cik Syam dah nampakkan benda ni dan Cik Syam nak adakan protection untuk staff, so sangat-sangat bagus lah. Yang pertama takut bisnes kita merosot kena buang kerja. Yang kedua kematian, cacat kekal, sakit kritikal kan, dan kemasukan ke hospital. Yang antara risiko yang kita kena urus. Okey, untuk yang Cik Syam cari untuk hibah ataupun medical card untuk staff tu, so kita ada benefit in kind lah untuk staff. So kat sini sebenarnya ramai usahawan yang tak ambil tahu pun tentang perancangan cukai syarikat, sehingga kadang diorang boleh terlepas pandang ada banyak manfaat yang diorang boleh berikan kepada pekerja untuk dapat pelepasan cukai. Di samping kita two in one lah. Samping pekerja happy dengan kita, pekerja dapat satu manfaat yang berbentuk bukan kewangan untuk stay lama dengan kita. Yang keduanya, company pun dapat benefit di mana dia dapat kurangkan perbelanjaan, dia dapat kurangkan dapat tingkatkan pelepasan cukai tu untuk bila kita punya pembelanjaan company banyak kan, so kita dapatlah kurangkan cukai untuk company. So benefit in kind ni dia adalah bentuk manfaat yang pihak kerajaan bagi kepada peniaga, kalau yang tak tahu tu. Dan dia adalah untuk kita nak bagi manfaat kepada key man. Key man ni maksudnya orang penting syarikat
macam Cik Syam lah, Cik Syam orang yang penting syarikat dan pekerja, dan seterusnya dapat menguntungkan syarikat dengan mendapat pelepasan cukai. So ini ramai yang terlepas pandang. Jadi Cik Syam antara orang yang maybe tahulah benda ni. So saya ucapkan tahniah lah sebab dapat mencari sesuatu untuk staff. Okay, so ringkasannya BIK ni saya kongsikan. Okay, yang pertama, apa yang kita boleh dapat daripada benefit in kind ni adalah manfaat yang dapat memberikan majikan mendapat manfaat pelepasan cukai. Seterusnya kita dapat kurangkan. Bila kita dapat kurangkan keuntungan syarikat, dan kita dapat mengurangkan pembayaran cukai kepada pihak kerajaan. Pada kita setiap tahun kita bayar cukai tinggi, jadi apa kata kita gunakan separuh sikit untuk staff, untuk manfaat staff, dan kita pun dapat kurangkan keuntungan syarikat dan kuranglah kita bayar cukai. Okey, yang kedua, benefit in kind ni dia adalah manfaat yang pekerja terima daripada majikan dalam sebuah syarikat lah. So yang ni dia bukan dikira sebagai pendapatan kasar. So daripada majikan kepada pekerja. Jadi yang nombor 3 ni, manfaat ini layak diterima oleh pekerja dan keluarga pekerja, iaitu isteri atau suami atau anak-anak kalau berlaku apa-apa dekat pekerja tadi. Jadi anak-anak mereka akan dapatlah, anak-anak, isteri ataupun suami kalau untuk yang perempuan lah. Dan yang keempatnya, anak-anak ni bermaksud anak-anak kelahiran yang sah ataupun individu ataupun isteri, dan yang terakhir adalah manfaat yang tidak boleh ditukarkan kepada nilai tunai. So yang ni kita bagikan manfaat dalam bentuk bukan tunai lah dekat staff. Okey, so semua manfaat BIK ni dikenakan cukai, okey, kecuali melainkan 9 benda ni lah yang tak dikenakan cukai. Okay, yang pertama, manfaat perubatan, pergigian, manfaat penjagaan anak-anak, manfaat percutian di dalam Malaysia tak lebih 3 kali. Ni semua kita boleh gunakan untuk elak cukai lah. Okay, so sorry. Nombor 3, manfaat yang boleh kita gunakan untuk pekerja dengan tujuan untuk melaksanakan tugas kepada pekerja. Nombor 5, barang-barang dan perkhidmatan yang diberikan pada harga diskaun. Nombor 6, makanan dan minuman percuma yang kita berikan. Nombor 7, pengangkutan percuma daripada rumah ke tempat kerja. Premium insurans atau takaful yang menggantikan SOCSO. Premium insurans kelompok untuk perlindungan pekerja. Semua manfaat BIK ni tak dikenakan cukai lah. Okey, so tak payah risau. Kat sini saya dah sediakan beberapa plan yang Encik Syam boleh go through dan tengok mana yang sesuai. Okey, yang pertama, sebab Encik Syam cari medical card kan, medical card ataupun hibah kan, satu hibah. So kat sini package A, kalau Encik Syam boleh tengok kat sini, kita ada Evo, package A, medical card dia ada sekali hibah. Dia ada medical card, hibah dan saving. Jadinya, sekejap lagi saya tunjuklah bulanan setiap seorang berapa, total semua berapa. Ni saya cerita detail dulu apa yang staff tu akan dapat melalui package A ni. Okey, package A ni dia untuk hibah dia ada 15,000. Kalau dia akan cover sampai umur 70 tahun dan dia akan auto extend sampai 80 tahun. Dan dia akan cover kalau berlaku kematian dengan cacat kekal, waris akan dapat 15,000. Dia ada waiver. Waiver ni maksud dia kalaulah pekerja tadi sakit kritikal tahap 3 dengan 4, maksudnya bulanan untuk pekerja tu dah tak payah bayar dah. Ataupun dia tak payah bayar lah, maksudnya dia akan berjalan juga secara percuma sampailah umur pekerja tadi 70 tahun. So kalau dia berlaku sakit kritikal tahap 3 dan 4 daripada 45 jenis penyakit yang Great Eastern dah listkan, so bulanan tu kita tak payah bayar dah. So nanti kalau dia
dah pencen pun kalau berlaku seketika macam tu contohnya, so dia dah tak payah bayar, polisi akan jalan secara percuma sampailah umur dia 70 tahun. Okey, lepas tu dia ada hospital benefit RM50, maksudnya kalaulah dia dah ada medical card ni kan, then dia masuk hospital, dia tak masuk hospital swasta, dia masuk hospital government, dia masuk hospital swasta. Jadi dia boleh claim walaupun dia masuk hospital swasta, dia boleh claim sehari di ward tu boleh claim sehari RM50. Okey, jadi kalau dia ward tu adalah 6 hari, jadi dia boleh claim RM300 lah, RM50 semalam untuk hospital swasta. Okey, lepas tu dia ada sumbangan kematian, khayat kematian RM2,000. Dia ada juga saving. Okey, nilai saving. Sekejap lagi saya tunjuk savingnya. Okey, lepas tu kat sini untuk bahagian medical card. Bawah ni bahagian medical card yang cover sampai umur 70 tahun. Okey, so kalau medical card ni, kalau pekerja nak guna ataupun kita nak guna, kita hanya bayar, kalau nak masuk hospital swasta, hanya bayar 300 sahaja waktu pendaftaran tu. Then yang lain tu, kita boleh gunakan room and board yang berharga RM150. Dan RM150 ni dia akan meningkat 5 tahun sekali, dia akan meningkat RM50, jadi akan total RM200. 5 tahun lagi dia akan meningkat lagi RM50, dia akan total RM250 sampailah maksimum room and board kita adalah RM300. Jadi RM300 tu dia maksimum dah lah, dia tak akan meningkat lagi. Okey, yang seterusnya kita ada yearly limit. Limit tahunan kita untuk medical card ni RM100,000 dan RM100,000 ni akan meningkat setiap 5 tahun, akan meningkat setiap 5 tahun RM10,000. Jadinya, RM50,000. Jadinya RM100,000 tadi 5 tahun akan datang dia meningkat RM50,000 jadi RM150,000. 5 tahun akan datang lagi dia akan meningkat lagi RM50,000, so jadi RM200,000. So sampailah maksimum kita punya limit tahunan kita adalah RM300,000. So dia tak naik dah lah, dia maksimum sampai RM300,000 sahaja. Okay, so overall lifetime limit, no lifetime limit, di mana room and board, unlimited day, kita boleh masuk ward, ICU unlimited day, semua dia akan cover lah berapa hari kita masuk pun tak kisah. Okay, pre-hospitalization ni 60 hari. Pre-hospitalization ni maksud dia, contohlah kalau kita sakit demam ke apa ke, kita pergi klinik dulu. Kita pergi klinik dulu, dapatkan nasihat doktor ke ataupun selalu doktor suruh kita balik dulu bagi ubat, ataupun nanti doktor bagi surat untuk refer ke hospital. Then surat tu, tempoh daripada surat tu adalah 60 hari kita kena pergi hospital lah untuk dapat rawatan dan dia akan di-cover. Tapi kalau lebih daripada 60 hari, tak adalah. Okey, itu maksudnya pre-hospitalization. Lepas tu post-hospitalization ni maksudnya bila kita dah masuk ward, selalunya bila kita keluar ward tu, doktor suruh kita datang lagi untuk follow up beberapa hari kan, beberapa jangka masa tu. So dalam tempoh tu 180 hari adalah Great Eastern akan tanggung lah, akan bayar. Tapi lebih pada 180 hari, Great Eastern dah tak bayar dah. Okey, lepas tu kita ada okey yang ni outpatient sambungan dia, outpatient day surgery, outpatient dengue treatment. So maksudnya semua ni akan dibayar ikut berapa yang hospital charge lah. Walaupun kita tak masuk ward, tapi kita ada buat apa-apa treatment ni, Great Eastern akan bayar, akan tanggung. Okey, lepas tu untuk emergency accident, outpatient, 5,000 yearly, subject to yearly limit, 500,000 Okey, lepas tu yang lain tu boleh tengok kat sini. Okey, satu lagi untuk government hospital allowance. Maksudnya kalau kita dah ada medical card ni tapi kita tak nak masuk hospital swasta, nak masuk hospital government juga. So dari hospital government tu kita boleh claim sehari RM100 untuk allowance.
So RM100, contoh kalau masuk 5 hari, 500 kita dapat. Okey. Okey, itu plan yang pertama yang ada lengkap medical card, hibah RM15,000 dan saving. Okey, kat sini ada saving lah. Okey, so Cik Syam boleh tengok, saya go through satu-satu. Nama contoh Cik Syam punya sebagai pengurus, dia punya saving value contoh ni kita ringkaskan kat sini untuk 10 tahun dengan 20 tahun sahaja. Nanti yang detail boleh tengok dekat dia punya quotation penuh lah. Okey, contohnya pada tahun ke-10 saving ni dah ada 13,000 lebih. Untuk tahun ke-20 dah ada saving 27,000 lebih. Okey, so bayaran bulanan untuk Cik Syam adalah untuk RM307, RM307 untuk Cik Syam. Yang Muhammad Idris ni dia punya saving value dia boleh tengoklah 12,000, 24,000. So simpanan dia. Jadi simpanan ni, saving ni boleh keluar lah kalau nak guna ke emergency ke, boleh keluarkan. Okay, so dia punya caruman bulanan dia 280.45. Muhammad Izwan, ni dia punya simpanan dan dia punya caruman dia adalah 272.55. Okey, lepas tu Muhammad Hasrizan 253.540 dan Nurul Atirah 139.85. Okey, Nurul Atirah ni murah lagi sebab muda dan tak merokok plus perempuan. Kalau lelaki ni perempuan dengan lelaki lebih mahal sikit lah. Tapi kalau tak merokok, okey. Maksudnya kalau merokok dia akan efek sikit lah bulanan. Okay, so total untuk package A bulanan RM1,253.60. Kalau Cik Syam boleh bagi manfaat ni pada staff. So yang ni dia punya caruman bulan 1,253 lah. Kalau bayaran suku tahunan 3,760 ataupun kalau nak bayar setahun pun boleh, setahun 15,000. Okey, ni package A. Yang package B pula, okey, yang package B ni Cik Syam boleh tengok, ni pun antara menarik juga. Dia ada package Nova, kita campurkan dengan Media Harapan. Okey, Nova ni yang ni dia okey, dia akan cover sampai umur 70 tahun dan dia punya hibah dia 150,000. Okay, 150,000. Lepas tu dia akan cover berlaku kematian ataupun cacat kekal. Lepas tu dia akan, kalaulah kita meninggal ketika menunaikan haji dan umrah, waris kita bukan dapat 150,000 lagi, tapi dia akan dapat 2 kali ganda iaitu 300,000. Okay, so dia ada badal haji, dia ada saving juga, dia ada waiver yang kalau berlaku sakit kritikal tahap 3 dan 4 tu dia dah tak payah bayar. Lepas tu dia ada sumbangan khairat kematian RM2,000. Okey, okey. Yang tu untuk bahagian hibah lah. Hibah yang ni 150,000. Lepas tu dia akan cover sampai umur 70 tahun dan kita boleh auto extend lah kalau umur kita sampai 70 tahun pun sihat, kita nak extend, kita boleh extend. Tapi ada peningkatan sikit lah daripada umur 70 tahun ke 80 tahun baru ada peningkatan harga. So yang ni okey, dia ada untuk medical card sama juga. Dia medical card ni limit dia sampai 100 tahun. Sampai umur kita 100 tahun. Lepas tu dia ada, kalau kita masuk hospital swasta, kita kena bayar dulu sama juga RM300. Lepas tu kita boleh gunakan room and board yang berharga RM200. Limit dia 200,000. Lepas tu yang bilik untuk harga room and board kita boleh gunakan yang ni 180 hari. Tadi kalau Evo unlimited day, tapi kalau untuk Media Harapan dia ada 180 hari, ICU 180 hari, pre-hospitalization 60 hari, post hospitalization 90 hari. Okay, lepas tu dia ada outpatient surgery semua ni samalah, dia akan charge, dia akan bayar ikut apa yang hospital charge.
Okey, lepas tu ini adalah caruman bulanan untuk Cik Syam bulanan dia 301, untuk Idris bulanan 333, 335, Muhammad Izwan 286, Muhammad Hasrizan 256 dan Nurul Atirah 142. Okey, ini untuk plan hibah 150,000 yang tengah promosi sekarang ni. Great Eastern promosikan 150,000 ni sebulan sahaja sampai 15 Februari. Lepas ni dah tak ada dah habis dia punya coverage untuk 150,000, tapi minimum lepas ni adalah 250,000. Jadi kalau nak ambil yang murah rendah, boleh rebut yang 150,000 ni dalam bulan ni. Sampai 15 Februari. Okey, lepas tu kejap. Yang ni untuk package untuk package B, kita sama ada Cik Syam nak ambil macam ni adalah hibah dan medical card ataupun nak separate. Rasa tak nak lah hibah, nak medical card sahaja. Boleh ambil medical card sahaja, so bulanan dia akan rendah. Ataupun kalau tak ada medical card, nak hibah saja, okey, kita boleh ambil hibah sahaja tanpa medical card. So dia boleh ambil asing-asing juga kalau kita rasa tak nak ambil sekali. Tapi yang Evo tadi memang dia sekalikan, memang dia punya package 3 in 1, tapi yang Nova dan Media Harapan kalau kita tak nak sekali, kita boleh asing-asingkan lah dan bulanan dia lebih murah sikit. Tapi yang ni macam Cik Syam memang cari hibah dan medical card, saya rasa lebih sesuai untuk ikutlah pada bajet, tengok pada bajet. Dan yang ni kita boleh juga jadikan, masukkan sebagai pembelanjaan yang dibenarkan untuk tolak cukai. Okey, lepas tu saya tamatlah kat sini. Nanti Cik Syam boleh tengok balik. Kalau rasa rasa macam package A ke B ke okey, ataupun nak tengok package B yang hibah saja ke ataupun yang medical card sahaja ke, boleh maklumkan kat saya lah. Okey. Kita punya group pun ada leader-leader yang hebat juga daripada sifu kewangan, sifu hartanah. Jadi kalau macam setakat nak tahu berkenaan dengan cukai dalam urusan bisnes kan, berkenaan dengan ilmu-ilmu kewangan, boleh juga kita sharekan nanti. So hari ni saya share untuk manfaat benefit and kind yang kita boleh beri pada staff, dan kita boleh kurangkan keuntungan syarikat, dan bila keuntungan syarikat kurang, so kita boleh kurangkan tax cukai syarikat. Jadi staff untung, pemaju pun untung. Okey, Cik Syam, ini adalah kaedah macam mana kita nak gunakan untuk kita nak kurangkan cukai melalui apa yang manfaat yang kita dah bagi dekat staff tu, kita nak kurangkan cukai. So ada beberapa kaedah kat sini, ada package A, B, C, D, E dan F. So saya akan terangkan satu-satu. Kalau macam contohnya, kalau kita tengok Nova dan Evo, dia ada saving kan. Kalau ada saving, kita boleh gunakan kaedah itu package A, C ataupun E. Kalau package A, C dan E ni adalah package yang mana kita ada saving. Ni ada saving, yang ni pun C pun ada saving, E pun ada saving. Bila ada saving, kita boleh gunakan 3 kaedah ni sahaja. Jadi ikutlah pada Cik Syam nak guna kaedah yang mana untuk pastikan company dapat manfaat, staff pun dapat manfaat. Okey, untuk contoh kalau kita tengoklah kaedah A, company akan bayar direct kepada syarikat takaful, dan jumlah caruman tu kita tak akan masukkan ke dalam EA form staff sebagai pendapatan. Kita juga tak naikkan gaji staff. Dan yang ni kalau kita guna kaedah A ni, dia tak boleh nak dikira sebagai pembelanjaan yang dibenarkan untuk kurangkan cukai. Dan pampasan yang akan diterima nanti pun tak akan dikenakan cukai. So yang ni kaedah A, dia ada package A, dia ada saving. Okey, lepas tu
Sekejap ya. Okey, lepas tu untuk kaedah C. Untuk kaedah C, sama ada kita nak guna kaedah C. C dia ada saving. Sekejap ya. Lepas tu dia ada kita punya company akan bayar direct kepada staff. Kepada syarikat takaful. Dan dia tak ada pendapatan maksudnya dia punya caruman bulanan tu kita akan masukkan ke dalam sebagai pendapatan ke dalam EA form staff. Tapi kita tak naikkan gaji staff. Kita hanya masukkan caruman tu setiap bulan tu ke dalam pendapatan EA form staff. Jadinya yang ni kalau kita guna cara C, dia adalah pembelanjaan yang dibenarkan untuk kita tolak cukai. So kita boleh kurangkan cukai lah. Dan pampasan yang akan diterima nanti tak akan dikenakan cukai. Dan dia ada saving. Okey, untuk package C. Okey, seterusnya untuk package kejap ni tak ada, ni ada. Okey, seterusnya package E. Kalau package E, contoh kepada pampasan kepada kita nak bagi kepada staff Mr. A atau Mr. B, dan dia ada saving, kita company tak bayar kepada syarikat takaful, dan kita tak masukkan caruman tu ke dalam EA form staff kita sebagai pendapatan. Tapi kita naikkan gaji staff. So bila kita naikkan gaji staff, dia adalah pembelanjaan yang dibenarkan untuk kita kurangkan cukai. So bolehlah kurangkan cukai dengan kita naikkan gaji staff. Tapi kita kena ada yang, kalau kita nak guna kaedah E ni, maybe kita kena ada surat, buat satu surat agreement lah dengan antara company dengan staff untuk pastikan duit yang kita naikkan gaji dia tu dia bayar untuk takaful. Takut dia buat benda lain pula kan. Jadi ada surat perjanjian. Okey, lepas tu pampasan tak akan tak akan dikenakan cukai, dan dia ada saving. Okey, itu untuk Nova dan Evo. Medical card Evo tu dia ada saving kan RM15,000. Dan dia ada saving kat bawah tu, dan dia ada hibah sekali tu untuk Evo. Nova pun dia ada saving. Tapi yang untuk tak ada saving hanya medical card stand alone sahaja, yang Media Harapan. Okey, yang Media Harapan, sekejap lagi nanti Cik Syam boleh tengok lah, yang saya hantar PDF tu boleh tengok satu-satu package mana yang saya maksudkan ni. Okey, untuk package yang Media Harapan, yang untuk Media Harapan sahaja yang tak ada saving, kita boleh gunakan kaedah B. Sekejap ya. Kita boleh gunakan kaedah yang tak ada saving lah. Kaedah kat sini adalah kaedah package B, D dan F. Okey, B, E dan F ni dia tak ada saving. Okey, kita boleh tengok kat depan ni, yang pangkal-pangkal ni tak ada saving. So kaedahnya macam mana kita nak kurangkan cukai. Okey, kalau kita tengok kaedah yang pertama, iaitu kaedah B, kita bayar direct, company akan bayar direct kepada syarikat takaful dia punya caruman tu, tapi kita tak naikkan dalam EA form staff kita sebagai pendapatan. Kita juga tak naikkan gaji staff, dan ini adalah boleh dikira sebagai pembelanjaan dibenarkan untuk kurangkan cukai, dan pampasan nanti pun akan dikenakan cukai, dan yang dia tak ada saving. Okey, itu untuk package B kalau nak Media Harapan yang medical card sahaja tu. Okey, ataupun package yang kedua, package D. Okey, kita bayar direct kepada takaful. Kita masukkan caruman tu sebagai income di dalam EA form staff. Kita tak naikkan gaji staff, dan ini juga adalah pembelanjaan yang dibenarkan untuk kita kurangkan cukai company, dan dia tak akan dikenakan, dia punya pampasan nanti tak akan dikenakan cukai, dan macam biasalah yang ni dia memang tak ada saving.
Ataupun yang terakhir, kita nak guna package F untuk Media Harapan medical card stand alone yang tak ada saving. Company tak bayarkan kepada takaful, tapi kita juga tak masukkan caruman tu ke dalam EA form staff sebagai pendapatan. Okay. So kita naikkan gaji staff. Okay, kita naikkan gaji staff. Bila kita naikkan gaji staff, dia juga adalah pembelanjaan yang dibenarkan untuk kurangkan cukai. Ini macam tadilah, macam kaedah E tadi untuk kita lebih selamat, kita kena buat surat perjanjian dengan staff kita yang make sure duit yang gaji yang kita naikkan tu dia bayar untuk takaful. Okay, so dia tak kena pampasan dia tu, tak kena income, tak kena tax dan tak ada saving. Okay, Cik Syam, nanti saya akan sertakan proposal ni, nanti Cik Syam boleh tengok. Okay, dekat bawah sekali ni, okay, saya dah letakkanlah package A untuk Evo, medical card plus hibah. Ada saving, so boleh tengok total bulanan dia dekat sini. Lepas tu package B, Nova ni untuk hibah plus Media Harapan untuk medical card. So ada medical card dengan hibah dalam ni, untuk 150,000 hibah dan medical card. Okay, so total boleh tengok kat sini sebulan. Dan package C, Nova sahaja. Nova ni iaitu hibah sahaja untuk 150,000. Hanya total dekat sini. Okay, yang ni ada cover untuk hibah 150,000. Boleh tengoklah, hilang ubaya kekal, khairat kematian, badal haji, kita ada waiver, semua ada saving juga. Okay, so bawah sekali ni package D, medical card sahaja, iaitu Media Harapan. Yang boleh tengok kat tepi sini yang warna orange. Yang warna hijau ni Evo yang saya dah ada letak dah kat atas. Boleh tengok yang bulanan dia yang warna orange ni. Ni saya buat by personal lah, sebab untuk Media Harapan dia ada perubahan harga ikut dia punya umur lah. So kat sini saya ada letakkan berapa perubahan harga tu. Sebab tu saya buat personal by personal. Yang lain tu semua tadi kat atas A, B, C, yang atas tadi tak ada perubahan harga. Tapi Media Harapan untuk Evo dengan Nova tak ada perubahan harga. Nova dan Evo. Okay, ini Evo tak ada perubahan harga. Ini Nova ni, Nova sebab dia ada campuran dengan Media Harapan. Media Harapan ni ada perubahan harga. So ada perubahan harga tu sikit lah kalau ikut umur. Tapi kalau Nova sahaja tak ada perubahan harga. Untuk apa ni, Media Harapan saja, Media Harapan dia ada perubahan harga lah ikut umur. Dekat bawah ni saya letak. So tengok yang warna orange sahaja, yang ni. So untuk contoh Cik Syam punya 171 sebulan. Untuk Muhammad Idris 136, boleh tengok di sini. So perubahan harga boleh tengok dekat bawah ni. Dia hanya cover untuk medical card sahaja. Dan untuk Muhammad Hasrian, bulanan dia 154. Perubahan harga boleh tengok di bawah ni. Untuk untuk Nurul, dia punya ni RM86 sahaja, tapi dia ada perubahan harga di bawah. So ni cara laksanakan. Okey, untuk cara nak melaksanakan ni yang saya jelaskan tadi. Cik Syam, selain tu kan saya ada juga selitkan untuk orang penting syarikat, Keyman, iaitu Cik Syam lah. Kalau orang penting syarikat ni, dia ada satu polisi yang lain lah, satu Keyman yang kita panggil, yang untuk tujuan ni kita nak pastikan syarikat kita tu terus berjalan. Kalau apa-apa berlaku kat kita, sama ada kematian ke, cacat kekal ke, at least kita punya company tu boleh terus run. So kat sini saya ada buat proposal untuk Cik Syam lah, kalau nak ambil lebih untuk nak make sure syarikat tu boleh terus berfungsi. Saya buatkan untuk 1 juta. Lepas tu dekat sini boleh tengok lah dia punya bulanan dia. Saya ada dua kat sini, boleh tengok ni adalah sampai umur 60 tahun. Yang dua ni
Yang sebelah dua ni adalah sampai umur 70 tahun. So saya terang yang sampai umur 60 tahun dulu. Bulanan dia untuk silver, yang ni silver RM593 20 sen. Bayar untuk 10 tahun sahaja. Bayar untuk 10 tahun, dia akan cover sampai umur 60 tahun. Dan dia akan cover kematian dengan hilang upaya kekal. Kalau kita cacat kekal, kita akan dapat 1 juta. Tabung sakit ketika tak ada untuk silver. Dia ada khairat kematian RM2,000. Dia ada badal kematian ketika menunaikan haji dan umrah. Waris kita akan dapat 2 kali ganda, iaitu 2 juta. So dia ada badal haji, dia ada waiver. Maksudnya kalau berlaku sakit kritikal, kita dah tak payah bayar dah bulanan. Dia akan jalan secara percuma. Dia ada juga tambahan kalau berlaku kematian tu disebabkan kemalangan. So kalau kemalangan biasa, kita akan dapat tambahan RM100,000. Kalau kemalangan ketika menaiki kenderaan awam yang berjadual, dapat tambahan RM200,000. Kalau kemalangan di luar negara, accident, akan dapat tambahan RM300,000. So kat bawah ni dia punya saving. Okey, ataupun yang gold, 1 juta gold, bulanan 904 untuk bayar 10 tahun sahaja. Dan dia akan cover sampai umur 60 tahun. So dia sama juga, dia akan cover semua apa yang saya jelaskan tadi untuk silver. Cuma dia ada tambahan, kalau berlaku sakit kritikal tahap 3-4, kita dapat cash RM100,000. Yang silver tak dapat RM100,000. Yang untuk gold kita dapat RM100,000 tambahan. Okey, yang lain tu semua sama lah, boleh tengok dan dia punya saving. Okey, yang sebelah sini 1 juta juga untuk caruman sampai umur 70. Okey, yang ni sampai umur 70. So bulanan dia untuk 1 juta. Untuk silver RM881. So dia akan cover macam saya maklumkan tadi, semua sama. So dia punya saving pun lebih banyak. Sebab dia cover sampai 70 tahun dan hanya bayar 20 tahun sahaja. Yang sebelah sini untuk silver semua sama. Dia ada untuk 1 juta RM103, 1,300. Dan dia ada sakit kritikal. Tabung sakit kritikal RM100,000. Yang lain tu semua samalah. Cuma kalau berlaku sakit kritikal, kita dapat RM100,000 plus kita dah tak payah bayar bulanan. So kat sini boleh tengoklah saving dia pun lebih banyak. Okey, terima kasih banyak Cik Syam. Apa-apa nanti boleh roger saya semula lah. Okey, harap kita boleh bekerjasama sampai habis lah. Okey, terima kasih.